Assalamualaikum. Okey, pada kali ini saya nak tunjuk bagaimana nak menggunakan sistem bajet Islamik. Okey. Okey, ini dia antara muka paparan utama sistem bajet Islamik. Okey, sebagai contoh kita nak mula pada bulan Julai Okey. Okey, perkara pertama sekali pada bulan Julai ni, okey, kalau di sini kita dapat lihat baki bulan lepas ada 750. Ini bermaksud pada bulan Jul sudah ada wang untuk yang baki, wang baki pada bulan-bulan lepas. Okey, kita padam dulu. Okey, dia bermula Januari padam ni. Okey. Kembali utama Julai. Okey, kita mula Julai. Okey, Julai. Sebelum masuk Julai, sehari sebelum masuk Julai kita perlu kira berapa baki wang tunai dalam tangan kita, dalam bank kita yang kita boleh gunakan, yang cair untuk dibawa ke bulan Julai. Okey. Okey, sebagai contoh kita ada kita ada baki bulan Jun 1500 sebagai contoh. Okey, 1500. Okey. Di sini untuk Julai kita tak boleh buat perubahan, tak boleh key in kerana bermula Februari hingga Disember baki bulan lepas dia automatik dikira. Okey. Oleh itu kita perlu buat baki bulan lepas ni. Okey, ini disebabkan kita bermula Julai Okey, ini disebabkan bermula Julai. Okey, baki dari bulan Jun. Okey, kita ada 1500. Okey. Ini 1500 ni kita bawa pada 1 hari bulan Jun. Okey, itu tarikh dia. Okey, kita tahu pada hujung bulan nanti, okey, andai kata 25 hari bulan ni, bulan 7 kita akan terima gaji. Okey. Gaji Julai. Okey, sebagai contoh 4000 sebagai contoh 4000 bersih. Okey, gaji Julai 4000. Okey, kita terima bila 25 hari bulan 7. Okey, jumlah pendapatan kita untuk Julai 5500. Okey, 5500 ni kita kira berapa yang perlu kita bersihkannya, yang perlu kita keluarkan zakat. Masukkan nilai 5500. Ini terpulang sama ada kita nak masukkan 5500 ataupun kita nak masukkan 4000. Bergantung kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau saya, untuk jalan Islam, untuk kita terima di akhirat pula, apa salahnya kita masukkan jumlah besar di sini yang zakat. Okey, jadi RM137.50. Yang ni yang kita keluarkan untuk zakat. Okey. Bila kita keluarkan, bila kita bayar, sebagai contoh kita bayar zakat ni pada 25 bulan Julai. Jadi pada 25 bulan Julai itulah baru kita masukkan 137.50 sen. Kenapa? Sebab kalau kita masukkan awal-awal, baki semasa ni dia dah kira dah siap-siap, sampai kita tak bayar lagi. Jadi disebabkan kita belum bayar, kita jangan masukkan. Cuma kita dah tahu nilai untuk zakat untuk bulan Julai ialah 137.50 sen. Okay, kita padam dulu sebab belum bayar, sebab barangnya belum bayar. Okey, 5500 ni kita terima nanti bulan Julai termasuk gaji. Okey, oleh itu sebelum gaji bermula pada 1 Julai ni hingga 25 bulan Julai kita belum ada 5500, kita hanya ada 1500 saja. Jadi berapa yang perlu kita belanjakan setiap hari? Okey, kita guna kalkulator bahagi dalam ni. Okey, kita hanya ada 1500. 1500 bahagi dengan 25 hari lagi sebelum gaji. Okey, bermaksud setiap hari kita tidak boleh berbelanja melebihi RM60 sehari. Okey. Jangan kita berbelanja RM60 sehari. Okey. Di sini kita boleh buat manipulasi. Sebagai contoh, kalau kita ada duit simpanan, sebagai contoh kita ada simpanan
10,000. Tiada masalah, kita ambil pada 1 Julai ni 4,000 awal-awal daripada simpanan kita. Jadi bila masuk gaji Julai, kita 4,000 tu terus masukkan, ganti balik simpanan. Okey. Jadi kalau kita buat macam tu, kita boleh buat penyata kira-kira untuk Julai ni dengan detail. Okey. Ni sebagai contoh, kita dah ada kita guna duit simpanan untuk ganti gaji Julai. Okey, sebagai contoh. Okey, 5,500. Okey, di sini ya. Berapa kita nak letak peruntukan simpanan? Ini penting. 5,500 ni kita nak simpan berapa? Contoh, kita nak simpan 1,000. Okey, 1,000. Baki lagi ada 4,500. Baki semasa 4,500. Okey, kita masukkan 1,000 dalam simpanan, mungkin tabung haji mungkin. Okey, lepas tu ada lagi baki 4,500. Kita perlu peruntukkan untuk belanja tetap bulanan. Belanja tetap bulanan ini termasuklah kita punya bil asru, bil telefon, bil air, segala jenis bil yang kita bayar sebulan sekali. Di sini biasanya kita tahulah, kita punya rekod perbelanjaan untuk bil bulan ni biasanya berapa sebulan kita habis. Mungkin 1,200, kadang-kadang tu 1,400. Jadi kita boleh anggarkan dia. Kita anggarkan sebagai contoh 1,500 sebagai contoh. Okey. Berbaki lagi 3,000. 3,000 ni kita guna untuk belanja harian. Termasuk beli barang dapur, termasuk belanja makan minum, minyak kereta, wang segera. Sebagai contoh, kita nak beli hadiah kepada kawan, kita nak melawat orang melati, melawat orang sakit, itu yang segera punya. Okey, bila kita masukkan peruntukan belanja harian 3,000, di sini tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat lihat bajet harian kita jangan melebihi RM96.77. Di sini. Okey. Sebagai contoh, pada 1 Julai kita beli minyak kereta. Kita masukkan sebagai contoh. Okey, jumlah kita berbelanja minyak kereta RM50. Masa ada baki RM46. Kita makan. Makan dari pagi sampai malam, kata habis 30 sebagai contoh saja. Okey. Baki RM16. Okey, cantik, hijau. Pada hari kedua sebagai contoh. Hari kedua kita beli barang dapur untuk sebulan. Sebagai contoh, beli keperluan dapur untuk sebulan sebagai contoh. Kita habis berapa? Dapur untuk sebulan kita habis 500 sebagai contoh saja. Okey. Okey, tengok. Dia keluar warna merah. Okey, sebab kita telah berbelanja melebihi bajet yang kita tetapkan. Tapi usah risau, kerana pada akhir bulan kita masih lagi hijau. Masih lagi berbaki 2,420. Jadi macam mana kita nak buat? Untuk hari-hari yang seterusnya kita kena cover balik yang 403 ni, yang negatif ni, supaya berbaki itu positif ataupun dia berwarna hijau. Okey. Pada akhirnya, selepas kita buat semua sekali ni, okey, setiap kali kita masukkan rekod ni, bila kita bayar bil, kita masukkan sini. Okey, ini berkata kita dah bayar zakat 137.50 sen. Bila kita bayar, sebagai contoh 25 bulan 7. Okey, di sini dia akan kira secara automatik berapa baki semasa, secara automatik. Okey, pada akhir bulan, sebagai contoh 31 akhir bulan ni kita berbelanja, kita tengok baki di sini kata ada RM400. Dia akan bawa ke bulan Ogos. Okey, sama ada kita nak klik Ogos sini, baki semasa ni, ataupun boleh juga kita nak klik sini untuk kembali ke menu utama, kita klik Ogos ataupun ambil Julai. Okey, itu dia untuk cara-cara menggunakan sistem bajet Islami. Ini untuk bulanan. Okey, kita lihat contoh. Contoh di sini sistem bajet Islami yang Encik Rahman pada tahun 2018. Yang ini dah siap dia rekodkan.
kita tengok pada Januari diisi. Okey, yang pertama sekali pendapatan, masukkan jelas pendapatan. Okey, dia masukkan dia agihkan pendapatan dia pada peruntukan simpanan, belanja harian, peruntukan tetap bulanan. Okey, lepas tu dia belanjakan. Dia belanjakan. Ini dia bayar. Okey, kita lihat di sini dia peruntukkan 1,750. Tapi dia belanjakan 1,750 30 sen. Ada defisit sikit. Tapi okeylah. Okey, boleh diterima. Okey, kita lihat belanja makan harian dia. Okey. Pada akhir bulan warna hijau bermaksud perbelanjaan dia ada surplus, ada positif. Yang positif. Baik untuk dia punya keuangan dia. Okey, jadi baki yang dibawa untuk bulan depan ialah RM565. Okey. Kita tengok okey, Februari. Sama ada kita nak klik di sini pun boleh ataupun kita nak kembali ke menu utama. Nak klik Februari, tak ada masalah. Ada dua pilihan untuk kita pergi ke mana-mana menu. Okey. Dia dikira secara automatik baki bulan Januari masuk pula pada bulan 2. Okey. Okey. Jadi kita lihat secara keseluruhannya, kita tengok statistik keluarga Cik Rahman ni, apa yang telah dia terima, apa yang dia belanjakan, rekod sepanjang tahun. Okey, di sini pendapatan dia terkumpul untuk 1 tahun 64,000. Lepas tu dia belanjakan untuk makan 8,000 lebih, minyak kenderaan dia 2,000 lebih, dapur dia 5,000 lebih, segera 8,000 lebih. Belanja tetap bulanan, segala jenis bil, duit untuk mak ayah 20,000 lebih. Simpanan yang ni dia dapat menyimpan 15,300. Okey. Ini pentingnya satu sistem yang kita boleh melihat agar kita boleh kawal kita punya keuangan kita. Okey. Ini semua direkodkan setiap bulan. Zakat terkumpul RM1,751. Zakat ni untuk tahun 2019 Encik Rahman bila dia isi cukai, dia dapat claim balik ni. Okey, dapat claim balik. Jadi 1,751 ni sebagai, boleh dikatakan sebagai simpanan melalui cukai. Okey. Jadi diharapkan dengan contoh ini memberi semangat untuk tuan-tuan dan puan-puan menguruskan perbelanjaan. Dan seterusnya kita boleh menjadi insan, manusia yang istiqamah dalam mengeluarkan zakat, insya-Allah. Terima kasih.